sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan pada jam ini Awani Pagi akan membawakan perkembangan terkini yang berlaku sekitar 24 jam yang lalu. Kemungkinan anda terlepas pandang ataupun kita nak recap balik apa yang berlaku ataupun yang trending di astroawani.com. Dan yang pastinya norma baharu, kita akan sentiasa membawakan perkembangan terkini kes baharu positif COVID-19 di negara ini, yang mana kalau kita tahu setakat ini semalam kes positif itu sudah kembali kepada satu angka. Ia selepas terdapat tambahan 2 kes baru yang direkodkan pada Isnin, menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini adalah 9,001 kes. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kedua-dua kes baru itu adalah kes penularan tempatan yang melibatkan warga Malaysia. Dan kata Dr. Nur Hisham lagi, beliau memaklumkan bahawa kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 208 kes. Terdapat juga 4 kes pulih, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya adalah 8,668 kes, yang mana ia mewakili 96.3%. Dan sehingga kini terdapat 1 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi atau ICU, dan tiada pertambahan kes kematian, dan menjadikan jumlah kematian kekal 125 kes. Ya, betul tu. Dan jumlah yang kes yang masih lagi aktif adalah sebanyak 208 kes, dan ini menjadikan kebolehjangkitan kita juga dalam 100 lebih, dan itu adalah perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan kerana kita masih lagi berperang bersama dengan COVID-19 ini, yang mana kita juga ingin melihat kepada kluster PUI Siva Gangga, yang mana kalau kita lihat perkembangannya adalah bermula daripada seorang individu yang baru pulang daripada luar negara, dan beliau tidak mematuhi kuarantin untuk berada di rumah. Beliau telah pun keluar untuk pergi ke kedainya dan telah membuatkan jangkitan berlaku, dan bermula di situ berjangkitan kepada pekerja, kemudian jangkitan kepada anaknya sendiri dan juga beberapa pelanggan-pelanggan lain di sebuah restoran dimiliki oleh individu tersebut. Yang mana kalau kita lihat, ini adalah perkara yang sedikit kemas kini laporan yang melihat kepada kluster ini, iaitu 1 kes baru dilaporkan semalam yang melibatkan kluster Siva Gangga ini. Dia merupakan seorang pelanggan kedai makan di Kedah, dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa mangsa telah menjalani saringan COVID-19 kendiri di sebuah fasiliti kesihatan swasta pada 27 Julai, dan keputusan saringan rapid test kit antibody didapati negatif. Tapi pada 31 Julai, mangsa mula mengalami gejala demam dan juga batuk, namun tidak menghubungi pejabat kesihatan daerah atau klinik kesihatan terdekat untuk mendapatkan rawatan dengan segera, dan mangsa kemudian memaklumkan dia merupakan kontak rapat kepada kes indeks dan juga saringan susulan didapati positif COVID-19 dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk mendapatkan rawatan. Justru Dr. Nur Hisham tegaskan agar masyarakat supaya tidak merahsiakan sebarang maklumat penting sekiranya mempunyai sebarang kontak dengan kes positif COVID-19, dan itu adalah menjadi satu perkara ataupun iktibar kepada kita semua supaya tolong berikan maklumat-maklumat penting, maklumat-maklumat yang untuk pegawai kesihatan, doktor-doktor, nurse-nurse di klinik untuk mengetahui bahawa di mana anda berada, siapa yang anda telah pun menghubungi dalam tempoh 14 hari yang lepas. Itu adalah perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan kerana ia akan menyumbang kepada kes baru sekiranya kita tidak memaklumkan maklumat tersebut dengan betul, dan jangan memanipulasikan maklumat tersebut untuk mengelakkan diri daripada dikuarantin dan sebagainya. Ya, betul lah Fizi. Kita juga nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham mengenai perkara ini. Mengambil iktibar daripada kes ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan masyarakat supaya tidak menyimpan atau merahsiakan sebarang maklumat penting seperti sebarang kontak dengan kes-kes positif COVID-19 atau maklumat yang berkenaan daripada pihak berkuasa. Orang ramai sewajarnya tampil ke hadapan sekiranya berisiko tinggi atau mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Ini adalah tanggungjawab sosial yang perlu wujud dalam diri setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita.
bercakap mengenai kepentingan kita sebagai seorang warga Malaysia sedar tentang kewaspadaan itu penting dan juga tanggungjawab untuk kita berada di rumah sekiranya kita adalah kontak rapat ataupun kita baru balik pada luar negara. Dan ini kata Dr. Nur Hisham yang satu lagi peringatan bahawa kerajaan akan mewartakan kewajipan menggunakan aplikasi MySejahtera di setiap premis seluruh negara melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Ini kerana kata Dr. Nur Hisham, Kementerian Kesihatan menghadapi masalah mengesan kontak rapat di premis-premis yang tidak mempunyai rekod maklumat pelanggan sekiranya ada kes positif COVID-19. Dan kita tahu seperti yang kita juga mengalaminya, tidak semua kedai atau premis menggunakan MySejahtera. Ada yang menggunakan QR code sendiri dan tak kurang juga yang menggunakan selangkah itu pun okey juga. Tapi MySejahtera adalah satu-satunya aplikasi yang sangat penting yang mana kerajaan sendiri dapat mengesan mereka yang mempunyai kontak rapat sekiranya ada kes positif di sesuatu premis itu. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham. Jadi sekarang ni kita ada masalah cabaran kita untuk mengesan kontak rapat sebab yang pertama tak ada penggunaan MySejahtera ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua tiada rekod, iaitu kedai patutnya ada rekod-rekod pelanggan yang masuk ke restoran tersebut dengan nombor telefon dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau kita tak ada rekod tersebut, apa yang tindakan kita ialah kita akan melaksanakan tempo, iaitu targeted enhanced movement control order di kawasan tersebut dan juga mengambil tindakan-tindakan kesihatan awam dalam pencegahan dan juga kawalan penyakit tersebut, virus tersebut. Jadi tindakan telah dilaksanakan. Jadi kita sekarang ini telah akan mewajibkan premis-premis ataupun pemilik-pemilik kedai untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ini kita akan masuk dalam peraturan-peraturan Akta 342. Okey, kenapa penting kita untuk memuat naik aplikasi MySejahtera di dalam telefon pintar kita adalah kerana kita boleh ambil iktibar apa yang berlaku pada kluster Siva Gangga ini, yang mana kluster ini berpunca di sebuah restoran pemiliknya yang berpulang daripada luar negara. Restoran ini tidak merekodkan sebarang kehadiran pelanggannya. Tak ada rekod download maktura aplikasi MySejahtera ini, tidak menggunakannya, dan juga tiada rekod dalam buku pun untuk mengambil nama dan juga nombor telefon pelanggan serta mengambil suhunya, suhu badan pelanggan yang berkunjung ke restoran tersebut. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa ia sekaligus memberi cabaran kepada petugas kesihatan, pejabat kesihatan daerah dan juga Jabatan Kesihatan Negeri untuk menjalankan sepenuhnya aktiviti pengesanan kontak. Dan sehingga jam 12.30 hari semalam, 425 orang telah pun disaring. Daripada jumlah ini, 21 kes dikesan positif COVID-19, 362 kes positif, 42 masih menunggu keputusan. Dan bayangkan dalam tempoh beberapa ketika, restoran itu tidak mengambil sebarang rekod pelanggan, suhu badan dan sebagainya. Kita tidak tahu sama ada terdapat lagi pelanggan-pelanggan lain yang dikesan dijangkiti COVID-19. Semalam dah ada satu dan kes ini dikesan sebelum Raya Haji. Dan kita bimbang kalau kata penularannya bukan sahaja di situ tetapi juga merebak ke kawasan ataupun daerah-daerah lain. Itu adalah menjadi kebimbangan kita. Jadi kepada semua pemilik-pemilik premis, pemilik kedai makan, tak kisahlah di mana, shopping kompleks dan sebagainya, tolong pastikan bahawa anda mempunyai aplikasi MySejahtera ini dan juga muat turunnya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia juga tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa kita ada rekod. Pergi mana-mana, rekodlah kehadiran diri anda. Sekurang-kurangnya kalau kita, sebab saya faham sejak daripada kebelakangan ini malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga melahirkan kebimbangan kerana sekiranya berlaku gelombang kedua dan juga gelombang ketiga itu, yang mana punca-puncanya adalah disebabkan oleh masyarakat sudah mula bosan dan sudah mula penat untuk mengamalkan normal baharu ataupun kelaziman baharu. Itu adalah antara perkara yang dibimbangkan sebab COVID-19 ini telah pun menular sejak daripada Januari lepas di seluruh dunia
dan kita terpaksa mengamalkan PKP berkurung dan kita mula buka, kita dah amalkan normal-normal baru, kelaziman baru, tapi dalam masa yang sama juga ada juga yang desas-desus menyatakan bahawa rakyat sudah mula letih dan juga ada yang macam mengambil ia sebagai perkara yang tidak endah dan ambil macam melepaskan batuk di tangga saja, perkara-perkara sedemikian. Seperti jadi ini perkara sambil lewa. Sambil lewa. Dan Itu. kita tidak mahu perkara itu berpanjangan, dan dalam masa yang sama disebabkan itu juga kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka bermula 1 Ogos kerana ada masalah sambil lewa ni di kalangan rakyat Malaysia dan juga premis-premis perniagaan. Betul. Dan pada masa yang sama terdapat kekeliruan apabila kewajipan itu diperintahkan pada 1 Ogos, yang mana mungkin ada yang tidak tahu, tidak pasti di mana sebenarnya saman perlu dikeluarkan untuk pelitup muka ni. Dan ini yang telah dijelaskan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri, yang mengatakan bahawa pemakaian pelitup muka hanya diwajibkan di kawasan awam yang sesak dan kenderaan awam sahaja. Itu kata Datuk Seri Ismail Sabri mengenai kekeliruan setengah pihak berkenaan penggunaan pelitup muka. Dan sebelum ini Kementerian Kesihatan menjelaskan pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal dapat mencegah 100% daripada jangkitan COVID-19. Dan kita tahu di sosial media juga viral, ramai memperkatakan bahawa mereka disaman dengan pada keadaan yang tidak sepatutnya, dan diharapkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, maka pihak penguasa dan pihak keselamatan juga jelas dengan perkara ini. Dan dalam masa yang sama, kita rakyat Malaysia tidak ambil mudah dengan perkara ini. Kalau kita kata hanya diwajibkan di kawasan yang sesak dan kenderaan awam saja, dalam masa yang sama anda perlu alert dan peka dengan keadaan diri sendiri. Sekiranya anda juga tidak sihat dan perlu keluar, anda perlulah memakai pelitup muka tu walaupun di mana saja. Tapi setengah tu semalam juga ada juga ditegaskan bahawa di dalam kenderaan persendirian tu tidak perlulah memakai pelitup muka, kerana ramai keliru dengan perkara itu. Adakah melangkah saja keluar di rumah anda perlu memakai pelitup muka? Dan kita nak dengarkan apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Semalam tular dalam media sosial, mereka yang berada di dalam kenderaan persendirian pun dikenakan tindakan. Itu tidak betul. Seperti sebutkan, kenderaan awam. Very clear, saya rasa jelas. Kenderaan persendirian bukan kenderaan awam. Kalau kita bawa kereta dengan family kita, tak payahlah pakai mask dalam kereta. Kerana itu merupakan kenderaan awam, kenderaan persendirian. Kalau kita dengan kawan tempat kerja, pergi office, kita tahu siapa. Kalau ada kes yang berkaitan dengan COVID positif, kita tahu kerana dia merupakan kawan kita yang bersama kita setiap hari menumpang untuk di dalam satu kenderaan. Jadi kenderaan persendirian. Kalau dengan family, of course, tidak perlulah diambil tindakan. Saya begitu juga dengan tempat awam yang bersesak. Kalau kita sebut tempat awam sahaja, padang bola merupakan. Okey, baiklah. Bercakap mengenai pelitup muka ini, saya rasa pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa perlu melihat kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk membeli pelitup muka, walaupun harganya akan diturunkan kepada RM1.20 satu unit, satu pelitup muka itu. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat kepada golongan miskin dan juga B40, kerana mereka ini tidak mampu untuk membeli pelitup muka pakai buang. Kemungkinan besar kerajaan boleh memberikan subsidi kepada mana-mana pihak ataupun syarikat PKS khususnya untuk
untuk membuat perniagaan pelitup muka yang boleh diguna pakai, dibasuh kerap kali, walaupun KKM ada menyatakan bahawa pelitup muka jenis fabrik ini memerlukan satu spesifikasi yang tetap ataupun penting untuk memastikan bahawa penularan itu tidak berlaku dan ia efektif berkesan untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Tapi dalam masa yang sama juga kita mungkin boleh melihat kepada perkara ini ataupun merangka dasar-dasar lain selain daripada pelitup muka jenis fabrik yang boleh dipakai semula diberikan kepada golongan miskin dan juga B40 itu. Itu antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh lihat untuk selepas kita mewajibkan pemakaian pelitup muka ini, kerana ada setengah pihak yang tidak mampu untuk membeli pelitup muka harian pakai buang ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perintah kawalan pergerakan di Kedah diperketatkan. Setelah kita cakap mengenai kerajaan memberi amaran bahawa ada berlaku peningkatan mendadak, PKPD akan dilaksanakan dan ia telah pun berlaku mulai semalam, yang mana Gigi ada laporannya? Ya, apabila kerajaan negeri Kedah dibenarkan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat secara pentadbiran melibatkan 4 mukim di negeri itu, dan kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelaksanaan itu bermula 3 hingga 30 Ogos depan, dan katanya PKPD secara pentadbiran akan menggunakan prosedur operasi standard SOP yang sedia ada dengan tambahan sekatan jalan raya di setiap laluan keluar masuk. Dan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga akan membuat saringan ke atas 7,000 penduduk di kawasan terbabit, manakala masjid, rumah ibadat, sekolah dan tadika ditutup dari segala aktiviti. Itu apa yang perkembangan mengenai PKPD pentadbiran di 4 mukim di Kedah, dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Mengambil kira 11 kes baru yang berpunca daripada kluster Siwa Gangga di Kedah yang melibatkan 4 mukim. Kerajaan Negeri Kedah telah memohon untuk melaksanakan PKPD secara pentadbiran di beberapa tempat, iaitu yang pertamanya radius 1 kilometer daripada restoran Nasi Kandar Saleh Pekan Napoh, Mukim Hosba, Kubang Pasu. Yang kedua, Kampung Pida 1, Megat Dewa, Mukim Kubang Pasu. Yang ketiga, Kampung Bendang Dalam, Mukim Binjal, Kubang Pasu. Dan yang keempat, Kampung Ulu, Padang Sanai, Padang Terak. Itu adalah senarai di mana PKPD secara pentadbiran akan dijalankan. Dalam masa yang sama, kita nak lihat mengenai perkembangan mengenai sesi persekolahan bagi tahun 2021 juga telah diumumkan, yang mana akan bermula pada 20 Januari tahun hadapan berbanding pada minggu pertama awal tahun sebelum ini. Dan Menteri Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata cuti persekolahan pada Disember akan dilanjutkan sehingga tarikh tersebut ekoran jadual peperiksaan yang telah dilewatkan. Dan katanya peperiksaan SPM dan STPM ditangguhkan ke suku pertama 2021, Fizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga pihaknya juga mengambil keperluan mengatur semula pelbagai aspek logistik untuk tujuan peperiksaan sebelum pembukaan semula sekolah pada tahun hadapan. Dan ini termasuk memperincikan tarikh permulaan sesi persekolahan 2021 bagi memastikan sesi persekolahan tahun depan berjalan dengan lancar. Dan perkara ini akan dimuktamadkan dalam takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2021. Dan itu adalah perkara mengenai persekolahan untuk sesi murid yang akan memasuki sesi persekolahan untuk tahun 2021. Jadi mungkin kita boleh bersedia bermula daripada sekarang ini untuk memastikan bahawa segala perkara yang perlu kita amalkan di sekolah, ibu bapa, guru-guru, pelajar itu sendiri juga dapat kita pastikan ia berjalan dengan lancar untuk memastikan bahawa tiada sebarang kes COVID-19 akan berlaku, dan kita boleh mengambil masa membuat perkara-perkara yang lain untuk kita pertimbangkan dan juga perhalusi. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, banyak lagi perkembangan yang kami bawakan kepada anda. Selepas ini kita akan terjun ke berita-berita politik pula. Tetapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Afizi, dan kita nak bawakan perkembangan mengenai dunia politik di Malaysia, dan kita tahu sekarang ni hangat diperkatakan politik Sabah, dan ini perkembangan terbaru apabila Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Mohamad Shafiee Apdal akan umumkan jumlah pengagihan kerusi di antara rakan sekutu dalam tempoh terdekat, dan semua butiran mengenai jumlah kerusi, senarai calon dan pengagihan di antara semua parti akan dimaklumkan selewat-lewatnya pada minggu depan. Dan bagaimanapun Shafiee memberi bayangan calon yang akan dipertandingkan nanti adalah di kalangan muka baharu, dan sementara itu dalam mesyuarat berlangsung hampir 2 jam semalam difahamkan beliau sudah mencapai persetujuan di antara semua sekutu parti, namun sebarang kata putus bakal diumumkan nanti. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kita tahu politik di Sabah ni ramailah, bukan apa, ini bukan lagi satu isu yang terpencil, tapi sebenarnya isu yang orang ramai pun dah tahu. Malah rakan-rakan netizen di media sosial juga menyatakan bahawa politik di Sabah ini bila-bila masa saja perkara yang tak expect, yang tak dijangka akan berlaku, kerana pemimpin-pemimpin di sana dan juga trend politik di sana dilihat sebagai macam ramai pemimpin-pemimpin politik yang tend tu untuk melompat-lompat parti dan sebagainya, dan itu adalah perkara-perkara yang menjadi perbualan sebenarnya. Dan kalau kita lihat perkembangan mengenai Presiden Warisan juga menyatakan bahawa kesetiaan kepada parti dan bukannya kaki lompat merupakan antara kriteria yang menjadi pertimbangan Datuk Seri Mohamad Shafiee Apdal untuk meletakkan calon mewakili Parti Warisan Sabah dan rakan sekutu pada PRN Pilihan Raya Negeri nanti. Katanya kesetiaan pada parti dan perjuangan penting bagi memastikan calon yang menang tidak melompat dan juga berpaling tadah. Dan selain itu, muka baru juga ada pertimbangannya mengenai perkara itu, dan kita nak melihat dahulu perkara ini. Dalam masa yang sama, Astro Awani akan bawakan perkembangan mengenai PRN Sabah ini dari semasa ke semasa, kerana kita ada beberapa rakan wartawan di sana, dan kita lihat parti perkembangan politik di Sabah ini yang mana sebelah pihak masih lagi menilai calon dan juga di mana calon itu untuk diletakkan kriteria yang perlu ada kepada calon, dan dalam masa yang sama sebelah lagi pihak kerjasama politik itu masih lagi menjadi persoalan sama ada ia telah pun kukuh ataupun tidak, iaitu UMNO Bersatu, Barisan Nasional dan juga Bersatu itu sama ada kenyataan-kenyataan awal dikeluarkan oleh beberapa pemimpin di sana menyatakan bahawa Bersatu mahukan 45 kerusi, yang mana kemudian kita melihat beberapa pemimpin UMNO menyangkal dakwaan tersebut yang menyatakan bahawa jangan mimpilah, seperti kata Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan yang menyatakan bahawa jangan mimpilah boleh dapat kerusi sehingga sebanyak itu, kerana kita tahu 45 kerusi itu melebihi daripada setengah kerusi yang ada di Sabah. Sabah hanya ada 65 kerusi don. Jadi dalam masa yang sama, kerjasama politik itu masih lagi antara Barisan Nasional dan juga Bersatu masih lagi samar-samar. Berapa jumlah kerusi yang akan diberikan, berapa pengagihannya masih lagi belum kita dapat putuskan mengenainya. Dan dalam masa yang sama juga, ini adalah kata seorang lagi pemimpin UMNO yang menyatakan bahawa Bersatu Sabah perlu berpijak di bumi yang nyata apabila mengumumkan bakal meletakkan calon di 45 kerusi PRN nanti. Ketua UMNO Kala Bakan Andi Muhammad Suryadi Bandi menegaskan sebagai parti baru di Sabah, permintaan bilangan kerusi yang agak tinggi itu merupakan keputusan Bersatu yang tidak munasabah. Bersatu sebenarnya mengumumkan akan bertanding di 45 kerusi don, dan saya fikir ini agak tinggi dan tidak munasabah bagi parti yang baru bertapak di Sabah. UMNO pula kita baru tetapkan akan bertanding di semua kawasan yang telah kita menangi sebelum ini, kawasan tradisi, dan kita akan bertanding semua. Dan kita harus bermula dari sana sebagai satu parti yang lama dengan yang baru. Dan Bersatu ini kita akan bertolak ansur, dan saya fikir hanya akan tercapai jika masing-masing tahu kekuatan dan juga kelemahan di kawasan tertentu. Dan itu adalah perkara mengenai politik tanah air negara, yang mana kalau kita lihat kerjasama Bersatu dan juga Barisan Nasional itu masih lagi sama-sama, bukan saja daripada peringkat negeri Sabah itu sendiri, tapi juga pada peringkat persekutuan itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga baru-baru ini menyatakan bahawa Barisan Nasional tidak akan menyertai Perikatan Nasional, sebaliknya akan memperkasakan muafakat nasional kerjasama dengan PAS itu. Dan di mana letaknya Bersatu ini, sama ada
beliau turut menyatakan bahawa Bersatu ada memohon untuk menyertai muafakat nasional, tetapi perkara itu harus dipertimbangkan semula. Kerana apa? Kerana kita tahu Bersatu ini merupakan parti serpihan UMNO yang ditubuhkan pada ketika krisis YNDP itu memuncak daripada pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri, dan mereka telah pun menyertai Pakatan Harapan. Jadi banyak penilaian perlu dilakukan ketika mana UMNO mahu memasukkan semula Bersatu, sama ada menerima Bersatu kembali ke dalam pakatannya ataupun mengambil semula pemimpin-pemimpin yang pada satu ketika dahulu berpaling tadah daripada UMNO itu sendiri ataupun Barisan Nasional itu sendiri. Ya, dalam masa yang sama kita nak melihat bahawa dalam pengagihan kerusi itu bagaimana UMNO dan Bersatu perlu ada persefahaman, kerjasama dan agar tidak bertembung dalam satu kawasan, dan juga dikirakan juga rintangan paling berat adalah tolak ansur dan sedar kemampuan serta kebolehan parti untuk bertanding di sesuatu kawasan. Tapi kita akan tengok macam mana kesudahannya nanti apabila pengagihan kerusi itu diumumkan. Dan yang paling penting, kata Syafiee Apdal, kriteria utama adalah tak nak yang suka lompat parti, yang suka berpaling tadah. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Syafiee Apdal. Ya. Okey, saya rasa tiada kita. Okey, nanti kita akan bawakan kepada anda perkembangan itu. Tapi sebenarnya tak dengar pun tak apa, anda boleh baca story tersebut, berita tersebut dalam astroomni.com yang mana telah pun kita sajikan kepada anda. Dan anda jangan risau, semuanya ada di astroomni.com. Bukan saja cerita politik, ekonomi, keuangan, banyak lagi, sukan dan sebagainya, semuanya ada di astroomni.com. Dan itu adalah apa yang anda boleh saksikan di sana. Dan kami rasa itu saja yang dapat kami bawakan di Astro Awani Pagi hari ini, di mana anda boleh saksikan berita-berita terkini dan juga lanjutnya di buletin-buletin Awani seterusnya dan juga astroawani.com juga. Dan saya rasa itu saja setakat ini. Ya, sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Saya Jijik Ahmad. Saya Hafizan Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.